Pihak berkuasa berkuasa sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara para penonton Malam Seram. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya, KC. Ya, apa khabar semua? Selamat menyambut bulan Ramadan, ya. Tadi selama lebih kurang nak dekat 3 jam, 2 jam lebih lah saya duduk depan komputer ni untuk buat ni semua, jadi nampak macam setting baru, layout baru, semangat lah, bulan puasa kan, jadi buat something different lah. Belum tidur, mata boleh kerong sekarang. Walau apapun, saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan yang pertama. Alhamdulillah,
kita semua beruntung, umur kita panjang untuk bertemu dengan hari pertama bulan Ramadan. Dan ada di antara anda mungkin yang akan akan bersahur di tempat kerja. Jadi selamatlah bersahur nanti. Alhamdulillah. Jadi macam mana? Lawa tak background Ramadan? Tapi taklah semua saya akan letak background ni. Kalau cerita seram saya tukar-tukar sikit lah. Ada different feel lah. Kalau mungkin nak seram dia macam ni apa khabar semua. Itulah tadi 2 jam lebih duduk depan komputer, tukar layout, tukar bawah ni kan, lower third ni, dan tambah, dan ini saya buat lagi tadi tu greeting Ramadan yang anda nampak tadi di screen tu. Jadi saya buat VO, dan Alhamdulillah semua dan harap dapat dengar suara Casey dengan jelas. Kerana tadi pun saya baru update saya punya software ni, sebab ada update terkini. Jadi semoga ia tidak menjejas sound audio, tidak menjejas mungkin rancangan ini sendirilah. Kepada semua geng Momok, sekali lagi selamat berpuasa, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Dan Alhamdulillah awal tadi di channel Casey Champion, sepanjang sebulan ni channel Casey Champion, dan juga anda boleh pergi ke Spotify Bual Champion. Bual Champion, saya ada upload iaitu podcast dan juga video lah, temu bual saya bersama dengan beberapa ustaz sempena dengan bulan Ramadan ini, cakap tentang Ramadan, tentang solat tarawih, manfaat dia, sajalah simbang-simbang tanya ustaz kan. Dan insyaAllah anda boleh manfaatkan sedikit ilmu pengetahuan daripada ustaz-ustaz undangan. Ini demi mengumpul dana membantu Masjid Al-Amin. Jadi bolehlah pergi ke podcast channel iaitu Casey Champion untuk menonton video. Kalau tidak, boleh pergi ke Spotify Bual Champion. Okey, malam ini macam biasalah saya akan berkongsi pengalaman-pengalaman seram, kisah misteri. Jadi kalau sudah bersedia, kita sambung kisah yang pertama dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Kisah yang pertama ini datang daripada Linda. Begini pengalaman Linda. Apa khabar Casey dan juga para penonton Malam Seram? Linda ingin berkongsi satu kejadian seram yang pernah berlaku pada diri Linda. Ini berkenaan dengan sakit belakang. Sakit belakang. Beberapa bulan Linda mengalami bahagian belakang tubuh Linda yang sakit. Casey, bila Linda nak kongsi dengan Casey ni, tangan ni agak menggeletar kerana masih ada pengalaman itu, masih ada dalam minda dan dalam hati. Perbuatan seorang yang Linda kenal, bila dapat tahu kisah ini, kejadian ini berlaku pada diri Linda, marah, kecewa, geram, dan tak tahu lagi lah apa yang Linda nak luahkan. Pergi doktor, jumpa spesialis, keluar masuk hospital tentang belakang, tak ada apa-apa pun yang dapat dikesan. Tak ada Casey. Tapi Linda sendiri yang rasa sakitnya. Mula-mula rasa macam ada benda tekan dekat belakang. Lama-kelamaan nak angkat beg tak boleh. Kemudian nak angkat tangan pun sakit. Bayangkan, tangan sentiasa ke bawah, paling tinggi boleh naik mungkin dalam 45 darjah. Anything higher than that, apa-apa lebih daripada 45 darjah kalau angkat, sakit. Itulah keadaan. Hairan kan? Doktor buat scanning, jumpa spesialis, macam-macam andaian diberikan, tapi masing-masing memberitahu yang mereka belum ada jawapan tepat. Malah Linda disuruh berjumpa dengan seorang lagi spesialis.
di mana Linda harus berikan keizinan supaya mereka membuat beberapa ujian. Ujian tu test. Kononnya Linda ni kena jadi seekor tikus. Yalah, untuk mereka buat testing. Kalau ada penyakit misteri yang pertama, yang seperti ini yang pertama. Tak nak Casey. Tak nak. Takut nanti memudaratkan. Akhirnya Linda jumpa seorang pakar perubatan. Jumpa, hairan. Bila pakar tu tekan dekat belakang ni, tekan dengan jari. Dia tekan, sakit Casey. Memanglah belakang tengah sakit kan. Kemudian bila pakar tu tekan lagi, bukan tekan, maaf, bila pakar tu letak jari, dia letak jari. Rupa-rupanya dia kata, saya tak tekan tau, saya cuma letak jari je. Tapi sakit lah. Sakit belakang saya sakit ni kak. Saya kata pada pakar tu. Kakak tu tekan, letak lagi jari dia. Dia letak. Kemudian, kenapa sakit sangat ni? Casey, kakak tu cakap, saya dah tahu dah punca dia. Patutlah hospital specialist tak dapat kesan. Saya bukan setakat letak jari. Saya letak jari saya dekat belakang awak. Kemudian saya baca surah-surah. Sakit tak? Ish, kakak tekan. Patutlah sakit. Saya tak tekan. Okey, awak tengok Jadi Casey, dia bawa saya depan cermin. Dia letak jari dekat belakang. Tengok, ni jari saya ni. Jari saya. Okey, sekarang saya belum baca lagi. Saya letak jari belum baca Dia mula baca Casey. Baca, aduh. Sakit Casey. Adalah tu. Dipendekkan cerita, saya merawat. Dan kakak ni tanya saya, saya rasa ada orang yang awak kenal ni. Kemungkinan dia yang buat awak. Terus saya toleh tengok, siapa? Saya tak kenal lah. Tapi saya boleh rasakan orang yang awak kenal. Kalau saya nak tahu boleh? Saya tak boleh beritahu. Ini cuma firasat saya, kata kakak tu. Tapi tengoklah nanti, awak akan dapat tanda-tanda dia mungkin. Tapi yang penting saya nak merawat awak dulu. Sepanjang sesi rawatan yang saya pergi beberapa kali, terpekik-pekik ke si, macam orang buat reflexology. Sakit dia macam kena tekan macam tu lah. Aduh, sakit. Kak, sakit kak. Benda ni berterusan. Saya datang dalam selepas 4 kali kalau tak silap saya. Saya dah bebas. Badan saya, tangan dah boleh angkat dah Casey. Dah boleh angkat beg. Saya rasa bersyukur sangat. Kemudian saya tanya lagi, kakak beritahu saya lah siapa yang buat. Nanti kau tahulah. Yang mana sakit kau ni aku dah transfer dekat dia. Sakit kau yang tak boleh angkat tangan, tak boleh angkat beg, tak boleh angkat barang, aku dah transfer dekat dia. Tengoklah kalau dia boleh pulihkan. Casey, para penonton Malam Seram, satu hari tu saya ada menghadiri majlis persandingan saudara saya. Kebetulan saya ada ternampak sepupu saya Casey, yang saya tak rapat sangat. Dan sepupu saya ni memang dia agak cemburu dengan saya. Sejak kecil sampai dewasa, ibu dia ni suka sangat puji saya, suruh dia jadi sehebat saya. Bukan saya cakap, tapi ibu dia. Kau jadilah macam Linda tu. Kau tengok dekat sekolah, belajar bagus, tak pernah ponteng, buat homework. Memang sepupu saya ni, dia jenis dah tak kisah tentang hidup ke si. Dia banyak sangat influence dengan kawan. Kadang-kadang saya cuba nasihatkan dia. Dia kata, kau jangan macam faham lah. Pada pandai nak mengasut mak aku. Saya pula yang kena ke si. Jadi di majlis persandingan dia datang.
Tapi dia duduk jauh sekali. Saya kalau nampak dia selalu saya senyum dan salam. Lepas tu buat bodoh lah, dah tak layan. Saya pun tanya makcik saya, Arfa mana? Arfa tu kat ujung tu, mati-mati tak nak datang, tak nak campur keluarga. Tangan dia tak boleh angkat, sakit. Tak boleh angkat berat, kesian. Saya terdiam ke si. Cik Nah, Arfa sakit apa? Tangan dia tak boleh angkat. Tak tahulah, tiba-tiba je bangun pagi katanya nak mandi, nak angkat sabun tu berat, tangan sakit. Casey, rupanya kerja dia, Casey. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebelum ni saya telah pun mendapat sebuah kerja. Jadi makcik saya ni, mak saya bila beritahu makcik saya ni mungkin dah sampai pada anak dia, macam selalu dia buat lah. Kata tengok Linda ni, dah ada kerja, gini-gini, gitu-gitu. Cousin saya ni, sepupu saya ni, dia memang jenis sampai sekarang tak nak bekerja. 24 jam mak yang supply. Yalah, lain orang masing-masing. Tapi saya tak pernah pun hukum dia. Cuma makcik saya ni suka sangat menjadikan saya sebagai kayu ukur. Dia tak puas hati ke si. Jadi dialah yang buat saya. Tiba-tiba tangan tak boleh angkat. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, selamat berpuasa kepada semua geng Momok yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Kita dah pun masuk hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram, dan harap anda dalam keadaan baik, sihat. Yang penting sekali, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Casey dalam rancangan Malam Seram. Ni nak terbatuk ni, saya tahan tiba-tiba pula tekak gatal. Biar tekak gatal, jangan kita yang gatal. Okey, itu kisah yang dikongsi tadi oleh siapa nama tadi, pengirim nama Linda. Jadi kita pasti pernah mungkin lalui, ataupun kita ada seorang makcik yang selalu makcik ni dia sukalah membeza-bezakan anak dia dengan anak adik-beradik yang lain. Kau tengok tu Hisham tu, dah lah handsome, baik, rajin, dengar cakap mak, engkau nak jadi apa ni Rahman? Kerja tanah, pemalas, hari-hari minta duit, kan? Kalau boleh janganlah kalau nak bandingkan anak, boleh jangan bandingkan dengan orang yang dia kenal. Jangan. Kau tengok tu anak Barack Obama. Jauh. Banding orang dengan orang terdekat ni membahayalah. Membahaya. Sebabnya anda akan membuat kemungkinan besar ni akan menjadikan anak anda benci kepada orang yang terdekat tu. Sepupu, saudara, adik-beradik pun janganlah banding-bandingkan. Tolonglah. Kau tengok abang kau. Kau tengok kakak kau. Jangan. Jadi semoga cerita tadi menjadi satu pengajaran lah. Tak boleh angkat tangan. Okey, kisah selanjutnya saya nak bacakan pada anda semua. Ini datang daripada pengirim kita bernama Shida. Betul, Shida, betul. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian, pengalaman saya ringkas.
Kisah ni berlaku ketika saya sedang berada sedang bercuti. Saya sedang bercuti di Turki. Pengalaman ini tak dapat saya lupakan, Casey. Saya menginap di sebuah hotel. Hotel ni dia bukan hotel macam hotel biasa. Dia hotel ni dekat kawasan pergunungan. This is my true life experience. First time saya terkena gangguan dan nampak depan mata saya sendiri. Apalah nasib ketika saya bercuti dengan rakan-rakan saya di sebuah kawasan yang terletak di Turki. Ia adalah hotel yang terletak di pergunungan. Saya tak nak sebut nama hotel dia. Hotel dia memang lain dari yang lain, Casey. An experience for me untuk melalui pengalaman ini. Satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang, termasuklah pengalaman seram yang saya alami. Pada hari tersebut, saya tak boleh keluar join kawan-kawan saya untuk jamuan makan malam. Jadi saya terpaksa duduk dalam bilik hotel. Sebabnya I had my menses. Saya datang badan yang tak bersih, senggugut, Casey. Perut saya punya kram. Before I proceed, inilah antara perkara yang lelaki tak akan faham. Sakitnya melahirkan, sakitnya kalau datang senggugut, macam nak tercabut perut. Jadi I had a very painful cramp. Kawan ajak dan saya cakap tak boleh pergi sebab sakit sangat. Saya pun letak sapu minyak urut dekat perut. Kemudian saya makan painkiller, saya baring dekat atas katil. Memang sakit. Waktu tu saya sedang baring di atas katil, TV on. Mata ni tengok TV, kemudian tengok handphone. Tengok TV, tengok handphone. Tiba-tiba, Casey, saya macam perasan ada tangan orang keluar daripada bawah katil. Ni legit, Casey. Tengah baring, betul-betul dekat hujung katil sebelah kiri. So saya berada di sebelah kiri. Minta maaf, dia tulis dalam bahasa Melayu dengan Inggeris. Saya cuba terjemahkan. Saya sedang baring dekat sebelah kiri kan. Jadi mata tengok TV, mata tengok handphone, tengok TV, tengok handphone. Dan saya punya peripheral vision, maknanya peripheral vision tu sebahagian tepi mata lah. Kadang-kadang kita tak perlu tengok kan, saya tengok depan ni, saya boleh nampak orang lalu kan. Nampak je lah details dia, muka dia, hidung dia macam mana kita tak tahu, tapi kita tahu ada orang lalu. Itu dia panggil peripheral vision. Okay, jadi saya punya side view ni, senang ni sebut side view lah. Side view ni saya nampak bahagian bawah katil, and then saya nampak macam ada benda hitam tu. Kata dia tengah tengok ni handphone, tiba-tiba nampak bawah katil benda hitam. Ketika saya nak toleh tengok, Casey, it was a big black hand, tangan hitam, zup masuk bawah katil, Casey. Casey, saya terperanjat, dan waktu saya terperanjat, senggugut saya terus datang balik. Dia punya kram, Casey. Tangan hantu pun saya boleh lupa. Sakit. Aduh. Sebab terperanjat. Tangan siapa tu, Casey? Memakan masa lebih kurang dalam 3-5 minit untuk my cramp, senggugut ni, supaya dia dapat cool down. Nak tarik nafas pun takut. Akhirnya saya turun katil sebelah kanan, jalan buat satu pusingan, dan saya tengok, benda apa bawah katil Casey, nak turun takut saya kena serang. So saya on lampu. Semua lampu saya hidupkan, lampu toilet, TV saya kuatkan suara, langsir baru saya tutup.
Saya naik atas katil balik. Kali ni saya baring dekat tengah-tengah. Alhamdulillah, penampakan tu hanya berlaku sekali je. Tapi Casey, that one occasion, one time saya nampak benda tu, punyalah meremang Casey. Saya memang kalau boleh ikut hati nak keluar daripada bilik, but saya tak boleh berjalan Casey. Takut kena serang senggugut. Satu hal lagi dekat bawah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang diketengahkan oleh Shida yang bercuti di Turki. Dia nampak tangan hitam besar daripada tepi katil tu. Tiba-tiba bila dia toleh, ketika dia sedang toleh, tangan tu pun zop dengan segera masuk bawah katil balik. Ish. Terima kasih pada siapa tadi nama Shida atas perkongsian kisah tadi. Senggugut. Saya nak tanya orang perempuan, lelaki tak ada senggugut orang perempuan, adakah betul-betul memang sakit menstrual cramp ini kan? Saya cara dia saya tak tahu lah, saya berlakonkan konon macam sakit. Harap betul lah lakonan saya Okey, kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Dan selepas ini kita akan berehat dengan sebuah lagu. Mungkin kita akan berehat lagu apa yang anda nak dengar, boleh komenkan sikit kat bawah tu. Okey, daripada ini, ini private message sekejap baru masuk ni. Amri nama dia. Amri, hello Casey, hello. Amri here. Cakap tentang Turki cerita tadi. Saya juga ada pengalaman dekat Turki. Waktu tu saya bercuti honeymoon dengan isteri Casey. After kita dah bersanding, 1 minggu selepas tarikh persandingan kita berangkat pergi ke Turki. Saya menetap di hotel ... Dipendekkan cerita, saya dengan isteri tengah tidur. Both of us cannot wake up, tak boleh bangun Casey. What happened is, saya tersadar, isteri saya tersadar, dua-dua buka mata, tapi dua-dua tak boleh bercakap dan tak boleh bernafas at the same time dekat atas katil. Isteri saya tengok saya tengok isteri saya. Kita nak cuba cakap, tapi nafas kita ni seperti sesak. Dan saya saya cuba untuk membaca ayat kursi. Nak lafaz pun tak boleh ke si. Saya lawan dan saya cakap dalam hati, Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya belum ajal aku untuk berjumpa denganmu, kau berikanlah aku kekuatan untuk melawan iblis dan syaitan. Berkali-kali niat dalam hati, niat sampai mulut ni, Allahu la ilaha illallah. Casey habis baca, boleh angkat Casey. Dengan isteri-isteri saya boleh bangun, duduk. Kita dua turun bawah, minta tukar bilik hotel. Apparently, kemungkinan saya tak pasti, bilik tu bilik berantu. Seram ber. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kata Emma Arif, senggugut memang sakit. Nak bersalin 10 kali senggugut. Kau senggugut dah sakit, bersalin efek dia 10 kali time senggugut. Kepada kaum hawa semua, saya tabik spring lah pada anda Anda memang berjuang. Okey, selanjutnya ni kisah saya nak sampaikan. Ini datang daripada mana tadi Nur Azlan, betul? Nur Azlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Azlan. Saya nak berkongsi satu kejadian. Kisah saya ni lebih kepada kelakar seram.
Inilah pengalaman Nur Azlan. Jom kalau sudah bersedia, kita mulakan Malam Seram. Saya dengan kawan dah rancang. Kami nak buat birthday party, birthday surprise dekat seorang lagi kawan rapat kami. Kami 5 sekawan ni memang rapat sangat-sangat. Daripada sekolah rendah KC pergi ke sekolah menengah, kemudian masing-masing pergi ke sekolah yang lain lah. Walaupun dah berpisah dengan sekolah-sekolah lain, kita tetap berkumpul sebab kami ni 5 orang sahabat ni bermain band dalam satu kumpulan. Main band apa nama band tak cakap pun. Main band dalam satu kumpulan for fun aja KC. Selalu pergi jamming hujung minggu. Kalau tak jamming, main bola. Tak main bola, jamming. Itulah kerja kami. Jadi pada waktu itu salah seorang daripada rakan saya ni, kawan rapat ni, kita gunakan nama samaran, nama dia Lan. Kawan Lan ni birthday lah. So kita nak surprisekan dia, dan kita pun nak buat prank, kasih dia takut lah. So apa yang berlaku, dipendekkan cerita, kita ada book barbecue pit dekat tepi laut. So bila kita book barbecue pit ni, kita ada panggil beberapa lagi kawan-kawan yang lain. What is a party without any girls? Kemain kau Dia tulis. Kita jemput kawan-kawan sekolah perempuan untuk datang kan. The plan is, kita bawa dia turun daripada kereta. Dalam kereta, on the way daripada rumah dia, one of our friend drive, kita akan blindfold dia. So daripada kapak dekat salah sebuah kapak di East Coast, kita akan bawa dia all the way jalan. Kemudian kita akan berhentikan dia dekat satu kawasan ni. It is a pathway, tempat berjalan kaki, tetapi kiri kanan dia hutan dengan semak samun. So daripada entrance to that pathway all the way sampai ke tepi laut pantai East Coast, jarak dia maybe about 100 meter. So the plan is, bawa dia blindfold, jalan-jalan, 1/3 1/3 dekat kawasan pejalan kaki tu, nak menuju ke arah laut yang kiri kanan semak samun tu. Kita nak suruh dia berhenti, dan kita semua lari sembunyi. One of our friend akan pakai seperti hantu, baju putih, rambut panjang, sembunyi dekat semak samun dan nak takutkan dia. So bila kita semua lari, kita dah cakap dengan dia, kau kira sampai 50. Kemudian baru buka blindfold, just walk straight. Jadi si dia ni, Lan ni, dia memang jenis yang penakut gila ke si? Betul. Dia punya penakut. Kawan saya ni punya penakut, duduk rumah sendiri pun takut. Kalau rumah tu kosong, dia tak akan balik sampailah adik, kakak ataupun family dia ada di rumah. Kalau dia dekat rumah seorang, jangan harap lah. Selalunya dia akan panggil saya atau seorang lagi kawan yang tinggal berdekatan untuk temankan dia, atau dia akan pergi rumah saya ataupun rumah members. So itulah kawan saya ni jenis penakut. Dipendekkan cerita, kita buat plan tu, semua berlangsung dengan lancar lah. Daripada rumah dia kita ambil, kemudian kita bawa dia pergi pantai East Coast, blindfolded, jalan dekat pathway tu kisi, saya ingat lagi. And then seorang kawan tengah standby sembunyi dekat semak samun, berpakaian serba putih, rambut sampel panjang, rambut Pontianak kita sewa dekat sebuah costume shop. Panjang si, putih, rambut hitam, panjang dan putih, sampailah bahagian lutut. Wih, panjang tu Kemudian muka dia kita pasangkan dia mask, memang seram. Baju kain putih ada macam darah sikit. Dia diri dekat tepi pokok, dan kita pun ada pasang beberapa Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. Jadi ada beberapa kawan masing-masing dah pegang handphone connected to one Bluetooth speaker. Jadi bila dia dah kira sampai 50, dia buka blindfold, dia terperanjat sebabnya daripada rumah dia pun tak tahu dekat mana kan. So it was taken him by surprise. Dia pun buka blindfold, dia buka.
Boleh nampak dari jauh Casey. Dia macam tengok kiri kanan. Memang waktu tu kalau tak taruh hantu pun dia dah takut Casey. So boleh nampak muka dia tengah cuak. Casey, tiba-tiba saya Bluetooth on, buat suara Pontianak mengilai Casey. Kawan kamu boleh heart attack baik-baik Jadi tengah jalan dia terperanjat tau. Nampak dia peranjat, dia pusing kiri, dia pusing kanan. Tiba-tiba seorang kawan ni dia bergerak. Bila dia bergerak, dia nampak pasal benda tu putih kan. Dia tengok, dia lari lah. Jadi bila si kawan saya ni yang pakai kostum kejar dia, kita main Bluetooth speaker, bunyi Pontianak mengilai. Dia sampaikan terpekik kuat-kuat. Tengah lari tu dia pakai Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kuat ke si. Kita dekat hujung track tu dah ketawa terkikik-kikik. Sampai dekat depan kena maki lah semua, berbakul-bakul. Kurang ajar. Dan kita pun mula parti. Perkara seram mula berlaku apabila kawan saya seorang ni, dia biasalah nak dapat attention guest perempuan yang ada. Dia masih tak buka kostum, rambut masih tak buka. Perempuan terpekik-pekik lah. Dia akan pergi kat perempuan tu. Perempuan terpekik, sukalah. Kita pun apa lagi kacau perempuan-perempuan terpekik kan. So benda ni dah berlarutan. Kita pun akhirnya duduk makan. Kawan seorang ni, dia baju masih pakai. Dia cuma buka wig dengan topeng dia pakai tu untuk tepi. And then kawan saya yang penakut ni, seperti saya katakan tadi, pergi toilet. Dia kata, kau pergi toilet boleh tak? So saya temankan dia. Kita jalan sama-sama. Kita cakap lah pasal birthday dia punya party yang kita plan. So sampai toilet, dia kata, kau jangan tunggu luar boleh, kau masuk dalam dengan aku. Betul memang penakut Saya pun masuk dalam Casey. Masuk dalam, dia masuk salah satu cubicle toilet yang ada. So saya berdiri dekat sinki air lah. So saya diri tengok cermin. Tiba-tiba, alamak, tak apalah, aku kencing sekali lah. Saya pun masuk cubicle sebelah. And then kawan saya cakap, aku buang air boleh sakit perut lah. Yalah kau ni, alamak. Jadi saya keluar dulu Casey. Saya lepas buang air kecil, saya keluar dulu. Tiba-tiba dekat pintu nak masuk toilet tu, saya nampak kawan saya yang pakai baju putih, rambut putih hitam panjang, tengah berdiri tapi pandang ke arah lain Casey. Pandang ke arah lain. So saya pun panggil dia, Zain. Zain, kau ni terperanjat aku lah keluar toilet. Jadi dalam toilet tu, Lan tu tanya, siapa tu? Zain lah yang pakai baju tu. Kau tengok lah dari tadi, buat baju buka lah, nanti aku nak kasi balik lah. Baju buka, baju, wig semua buka. Zain. Casey, tiba-tiba Zain ni pusing jalan keluar. Jalan turun ke tepi tu dan terselindung dengan tembok toilet. Saya tak nampak dia. Saya pun keluar, saya jalan kat luar. Zain. Bila saya sampai dekat pintu, Zain dah hilang Casey. Zain dah hilang. Dan saya dengan Lan dalam toilet Casey. Lan tu tengah buang air besar dalam toilet tu. Tiba-tiba kita dua-dua dengar Casey, bunyi perempuan ketawa dalam toilet. Casey nak tahu apa berlaku? Lan yang tengah buang air, tak tahu lagi Casey, tiba-tiba dengar bunyi flush. Dia keluar toilet, jom. Saya tanya dia, Lan, kau cepat keluar. Kau dah bersihkan belum? Dah. Laju ke si jalan. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang ketawa dalam toilet dan siapa yang berdiri depan toilet. Bila sampai balik dekat barbecue pit, kita tanya pada kawan kita Zain. Masa tu Zain dah buka baju pun. Semua dah masuk dalam plastik untuk diserahkan balik kepada kedai yang kita sewa pakaian seram ni. Zain, tadi kau pergi toilet Hah? Adalah. Apa hal pergi toilet jauh-jauh? Tepi sini sudah pancut. Casey, bukan Zain Casey. Siapa tu?
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kesian kawan nama Lan tengah buang air. Nak buang air pun tak senang hidup Dengan cepat dia keluar Tak tahulah, kita husnuzon lah. Mungkin dia dah beristinja ya. Mungkin dia gunakan batu. Alah. Kawan keluar Sampai tanya, kau dah belum? Kan terperanjat lah Tak tahulah Mungkin Yelah dia lebih selesa nak istinja di rumah Mungkin buang dekat sini, bersihkan tempat lain lah. Tak boleh. Alah. Kenapa macam tu Tapi seram Bila dia nampak keluar daripada toilet tu, saya ternampak kawan saya Zain tengah berdiri depan pintu tandas tapi memandang ke arah luar. Jadi nampak bahagian belakang lah. Baju putih, rambut sama exactly Zain, buka lah, kata dia Tapi Zain pusing dan jalan. Jadi bila dia jalan tu, terselindung di sebalik tembok. Dia keluar, Zain hilang. Mana boleh hilang? Saya nak tanya geng momok lah. Anda rasa kawan dia sempat atau tak sempat? Itu soalan dia lah. Sempat atau tidak? Saya nak usnuzon lah. Saya rasa mungkin sempat kot. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, malam seram akan berehat seketika. Saya akan kembali dengan beberapa lagi kisah. Mungkin kalau ada voice note, boleh kirimkan voice note, bacakan voice note anda, kirimkan voice note anda ataupun hubungi anda. Jangan lupa untuk anda hubungi Malam Seram, anda boleh seperti nombor yang tertera kat bawah ni kan, +65 8131 0287. Ya, +65 8131 0287. Dan kita akan kembali sebentar nanti. Anda tunggu. Jangan ke mana-mana. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Sami Yusof. Saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah hari yang dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don. Syaitan diikat, dikari, melawan nafsu sendiri. Makan minum diharamkan sebelum masuk waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari, yang tua tak reti-reti, tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati, sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi, bila kita pandang dia makin-makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan
Bukan hanya tutup mata, bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya betul, semoga Ramadan kali ini lebih bermakna untuk kita semua dan dapatlah kita lakukan dengan lebih sempurna lagi. Biasalah, kita manusia takkan lari daripada kesilapan. Jadi gunakanlah Ramadan ini untuk supaya kita dapat merubah tabiat-tabiat buruk. Alhamdulillah, bila saya buat podcast untuk masjid, saya temu bual ustaz. Itu adalah rancangan rakaman lah. Jadi saya temu bual ustaz, datang dan banyak perkongsian lah. Dan saya sendiri belajar daripada ustaz-ustaz ni, berkongsi tentang pengetahuan dia tentang puasa ni sendiri. Dan selain daripada itulah kita tahan lapar, minum dahaga, kepandang. Sebenarnya kita kena jaga hati lah. Hati nak kena bersih bro. Susah hati nak bersih. Tengok ni macam action. Tengok ni jadi hati. Benda ingat mudah itulah yang paling susah. Jadi semoga kita dapat. Sebab tu dia katakan Ramadan yang sempurna. Kita cubalah capai. Selamat Ramadan kepada semua. Geng Momok Captain, Geng Momok Sarjan. Terima kasih kerana sudi melanggani konten Berbayar Malam Seram. Dan kalau anda nak dengar temu bual saya 20 episod 20 episod untuk Ramadan, iaitu Cakap Masjid ni lah, dan ada di Spotify. Boleh cari Bual Champion ataupun boleh pergi ke YouTube channel KC Champion untuk anda menonton. Dan terima kasih pada anda yang seringkali memberikan saya sokongan, dorongan, kata-kata semangat. Terima kasih banyak. Dan bulan Ramadan ni saya doakan semoga anda juga diberikanlah kesejahteraan dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah, amin. Dan sumbangan super chat, super sticker setiap malam saya nak ucapkan juga terima kasihlah. Antaranya kiriman yang saya terima, Cinta Hati Yayang, terima kasih. Nuraini, terima kasih. Zainuddin Hassan katanya, Assalamualaikum KC Geng Momo. Waalaikumsalam. Single man on duty, selamat menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tadi masa bertugas dah ada selisih faham. Dia semoga dapatlah meleraikan segala kekusutan. Lontong ekstra sambal. Nama ni tak boleh digunakan mulai esok dah berpuasa. Boleh lah kalau waktu malam okey lah Terima kasih. Rizwan, terima kasih. Salam Abang KC, geng-geng Momok, salam. Ramadan Karim to everyone. Ni first time kakak saya Nadia dan Nadira dengar live dengan saya. Terbaik KC. Terima kasih Rizwan. Dan pada kakak anda siapa ni? Nadia dan Nadira. Hati-hati siapa dekat atas. Selalu orang cakap di belakang belakang dah. Belakang is so yesterday siapa di atas. Yang ini sebab apa saya kata siapa di atas? Kisah berikut ini berkenaan dengan di atas. Nanti kejap. Wak Comel, terima kasih sumbangan anda. Nurin Zack, Assalamualaikum KC Geng Momok. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa, sucikan hati, sucikan jiwa dan bersihkan fikiran. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih Nurin Zack atas sumbangan anda dan juga marhaban ya Ramadan. Ramadan Mubarak. Wak Comel, salam KC Geng Momok. Ramadan Karim pada semua members dari Wak Comel, Wak Ana, Maksum dan Sri Anti. Terima kasih pada anda Moving Out Sale. Nama
Terima kasih Kak Nurkia. Terima kasih Kak Nurkia. Assalamualaikum Casey dan geng semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Temankan akak memandu pulang. Salam dari Shopshare England. Terima kasih. Noni terima kasih. Dan Lyman Stone katanya Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ini untuk you family. Iftar pertama esok. Salam Ramadan untuk semua. Masya Allah. Terima kasih atas sumbangan Lyman Stone dan yang lain-lainnya. Okey, ini cakap tentang atas. Kan selalu cakap siapa di belakang. Siapa di belakang. Yang ini dekat atas. Seorang pengirim yang ingin dikenali dengan nama samaran Siti, bukan nama sebenar, berkongsi detik-detik menyeramkan yang pernah terjadi dekat rumah dia. Ini rumah dia baru pindah. Terletak di mana? Bukan di Singapura. Bukan. Kisah ni berlaku di Sungai Besi. Saya asyik lupa lah Sungai Besi kat mana. Baru orang share tempoh hari saya rasa. Sungai Besi. Jom kita ikuti kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, begini kisah dari kiriman Siti. Waktu tu saya baru saja berpindah dekat rumah ini dan ini adalah hari kedua saya bermalam di rumah baru. Saya baru saja pindah dekat kawasan Sungai Besi di sebuah apartmen Casey. Tinggal di sini seorang diri. Dulu tinggal dengan kawan, tapi itulah saya ni tak boleh sangat tinggal dengan orang. Sebab saya jenis yang memang terlampau telatin dan terlampau teliti dengan apa yang berlaku dalam rumah. Contoh, dah makan, dah minum, cucilah pinggan. Kan? Letak situ, nanti saya juga yang cuci. Bila saya cakap dengan kawan-kawan yang tinggal serumah, asal tak cuci pinggan? Aku juga yang cuci. Dia jawab, siapa suruh? Cucilah, kata saya. Nantilah, sampai besok pinggan tu dekat dalam sinki. Banyak lagi lah perkara-perkara yang mana saya rasa mereka ni boleh jadi kawan saya. No problem. Kita boleh keluar, pergi karaoke, pergi makan, lepak. Tapi mereka tak boleh jadi my housemate. No. Sebab saya ni jenis yang suka rumah bersih. Susah sangat orang-orang ni nak jaga kebersihan dalam rumah. So dipendekkan cerita, saya pun carilah rumah Casey. Jumpa Casey sebuah apartmen tidak jauh daripada rumah kawan yang mereka tinggal bersama. Saya duduk di apartmen dekat Sungai Besi ni. Bila datang tengok rumah tu, memang saya berkenan lah. Satu, memang tak jauh daripada rumah kawan. Jadi bila nak lepak, nak balik tu pun tak jauh sangat untuk kita berpisah. Yang kedua, apartmen ni dia ada swimming pool. Apartmen yang kawan saya sewa tak ada kolam renang. Dia setakat apartmen saja. Yang ini ada beberapa kemudahan, kolam renang dan juga ada gym. Okey, harga berpatutan. So saya pindah. Sebelum pindah saya diberitahu diberitahu oleh kawan lah. Kata dia kenapa saya nak pindah, dan saya cakap terus terang. Sebab sebagai kawan saya rasa saya patut jujur. Saya kata aku tak boleh lah dengan korang. Kawan okey, tapi nak duduk sebumbung, aku memang payah sikit. Korang pun tahu kan aku orang macam mana. Sikit-sikit nanti kita gaduh. So aku rasa lebih baik aku tinggal tempat lain. So mereka relakan lah. Sebab pun mereka tahu saya ni memang suka bising. Jadi pindah. Malam yang pertama was quite okay Casey. Cuma terasa seram lah. Selalunya tinggal dengan ada 3 lagi kawan yang lain kan. 3
Tiba-tiba daripada 3 orang, yang lain tidur sebumbung, termasuk saya 4 orang. Sekarang saya tinggal seorang je Casey. Memang agak berbeza lah. Kadang-kadang malam sebelum tidur, adalah member datang masuk bilik, kita berbual dekat ruang makan sama-sama. So yang ni saya terpaksa Casey. Dia mengharungi. Malam pertama sunyi lah bagi saya sebab tak ada kawan. Malam yang kedua Casey, something eerie, sesuatu yang menakutkan berlaku pada saya. Apa yang berlaku? Casey, saya tengah tidur. Tiba-tiba saya terbangun daripada tidur saya, terjaga daripada tidur. Saya tengah tengok dekat ruang tamu sebab saya terbangun kerana televisyen saya on. Macam ada orang on TV. Jadi saya daripada bilik nampak Casey, dekat living room televisyen tu menyala. Siapa buka TV ni? Jadi saya pun miringkan badan, turun dari katil, pergi ke ruang tamu, angkat remote, turn off the TV. Casey, bila saya pusing, alangkah terperanjatnya, I saw a lady. Saya nampak seorang wanita. Wanita ni dia bukan berdiri dekat lantai Casey. Just imagine kaki dia dekat atas ceiling, both leg dekat ceiling. Jadi badan dia ke atas sampai ke bawah, rambut dia panjang mengurai, jatuh sampai ke lantai Casey. Bila saya nampak that figure, susuk tubuh tu, macam nak putus jantung. Waktu tu saya betul-betul tak tahu nak buat apa. I really don't know what to do, kata Siti. So, apa yang berlaku? Saya dengan segera buka semua lampu satu rumah. Tuk 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 tuk. Jadi rumah tu jadi terang. Saya tengok balik dalam bilik yang gelap sebab saya belum buka lampu bilik yang saya tidur tu. Susuk tubuh perempuan yang upside down hilang Casey. Casey, saya pun masuk bilik. Saya ingatkan dah habis drama ni tau. So when I entered my room, saya masuk bilik tidur saya, nak tidur balik, naik atas katil, mulut saya baca Al-Fatihah non-stop, baca. Casey pernah dengar tak? Dan pernah tonton tak cerita Ju-On? Yang mana dia buat suara garau yang panjang tu. That is what exactly saya dengar dalam bilik ataupun dalam rumah. Waktu tu, saudara para penonton Malam Seram, saya terus tarik selimut, peluk bantal. Bunyi apa tu Casey? Dalam hati, macam nak balik rumah lama. So eventually, malam tu saya tak boleh tidur dalam rumah tu. Nak keluar tak tahu nak pergi mana. Saya tetap berada dalam rumah tu, cuma terkejut-terkejut. Only selepas subuh, hanya selepas subuh, saya dah terlalu penat, baru saya tertidur. Saya rasa bersalah Casey. Waktu subuh saya tidur sampai habis subuh. Kemungkinan benda tu tak nak saya solat dalam rumah. Sebelum ni saya datang, saya solat kan hari yang pertama. Mungkin dia tak suka. But that was really scary. Lady upside down Casey, daripada ceiling, betul-betul dekat dalam bilik saya. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya.
seram. Dalam bilik upside down Saya nak tanya soalan satu je pada Siti yang sedang menonton ni. Dia pakai baju apa? Kalau pakai dress dia pun overflip lah. Dia macam mungkin dia pakai pants and t-shirt. Jadi tight sikit kan. Dia upside down pun tak terbalik lah. Saya sebenarnya boleh terbayangkan tadi. Saya kadang-kadang bila nak dah terbayang tu, saya akan cubalah. Cuba tak nak fikir bukan-bukan. Saya akan buat cerita kelakar sikit lah. Lah, seram betul. Ya Allah. Jadi, okay. Sekarang, kalau anda dalam situasi Siti. Siti berkongsi kisah dia tadi kan. Anda seorang yang memang suka lihat rumah bersih. Dapat pula housemate, kawan-kawan yang tinggal serumah, pinggan lepas makan tak cuci, suruh cuci, nanti sampai besok. Jadi last anda yang buat semua kerja dalam rumah tu. Bersihkan toilet, cuci pinggan, kemas dapur kan. These are the basic thing lah yang mana menjaga kebersihan rumah. Adakah anda akan stay dengan kawan? Tak apalah, biarlah saya sakit hati. Ataupun no, Casey, saya pindah lagi baik. Macam mana? Anda yang mana satu? Yang pindah ataupun stay dengan kawan? Kalau pindah terpaksa seorang lah kan. Kalau bawa kawan sama juga akan berlaku benda ni. Mungkin boleh tinggalkan komen dan beritahu Casey ya, anda yang mana satu. Okey, yang ini katanya, salam Casey, boleh call saya, ada kisah seram yang saya nak ceritakan. Jom kita call. Siapakah gerangan voice call? Jom. Ini katanya, salam Casey, boleh call saya, ada kisah seram yang saya nak ceritakan. Hello. Tiba letak kutuk. Okey, tak apa, mungkin dia belum sedia agaknya. Yang ini daripada pengirim kita. Okey, kejap Okey, ada orang share dengan saya. Ada Instagram channel kcchampion.official.sg. Saya punya Instagram tak ada .sg. Dia gunakan gambar saya, tolong report lah. Ada yang tidak bertanggungjawab menggunakan gambar saya. Dan awak boleh tahu, bila awak masuk dekat Instagram tu, awak tengok posting dia, berapa je posting. Saya dah gunakan Instagram lama. Saya punya posting 2,000 lebih. 2,000 lebih. Jadi kalau nampak posting dia setakat 20-30, bedik lah tu. Fake account, scammer yang nak cuba nak cuba menipu lah, hati-hati. Okey. Ini datang daripada kiriman nampak keluar pula saya punya daripada sini. Sekejap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya janganlah gunakan nama macam ni saya sebut sekali je lah saya tukar nama dia ya. Nama saya Ayah Pin. bukan Ayah Pin Ayah Pen. Pena. Ya. Saya nak berkongsi, saya gunakan ayah sudahlah tukar nama ayah. Saya nak berkongsi kejadian pengalaman saya yang mana saya pernah ditakutkan oleh seorang wanita semasa saya sekolah menengah dulu. Kejadian ini berlaku dekat Tampines. Yang mana sampai ke hari ini saya masih ingat lagi wajah perempuan yang menakutkan saya ni. Dan macam nak nangis Casey bila perkara ini berlaku pada saya. Harap Casey dapat bacakan dan berkongsi pengalaman saya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Waktu tu saya dah sampai alam di sebalik mata. Video tu viral Okey, tersambung kisahnya. Ini datang daripada ayah yang berkongsi kejadian seram ini berlaku berkenaan dengan sewaktu dia masih remaja. Saya waktu remaja
suka balik lambat Casey. Keluar dengan members, main takraw, walaupun pukul 10.30 lampu dekat takraw court tu dah padam, kita duduk bercerita, kadang-kadang pukul 12 baru balik. So kejadian ini berlaku ketika kawasan Tampines tu pernah kecoh tentang hantu kom-kom. Jadi kita pun tengah cakap tentang kom-kom lah, yang mana diceritakan oleh seorang kawan. Dia kata, korang balik baik-baik tau. Korang punya blog that time dengar cerita. Zaman dulu mana ada handphone, Facebook semua kan. Ni tak tahu, dia tak beritahu tahun bila. Tapi katanya zaman dulu tu mana ada handphone ke si. So kawan duduk tengah cerita, tiba-tiba terkeluar tentang kom-kom. Tak tahulah dia buat cerita ataupun memang berlaku. Kata dia dekat kawasan yang saya tinggal dengan beberapa orang kawan yang lain tinggal, dekat Tampines ada kes hantu kom-kom. So kom-kom waktu tu memang tengah hot kes ni. Dia cerita, kita pun naik takut lah kan. Kemudian dia cakap, asal mana kau tahu benda ni berlaku dekat kawasan rumah kita? Dia pun cakap, pakcik aku bilang lah, pakcik aku punya kawan, anak dia tinggal sana. Kau tahu tak, bila dia balik, dia nampak perempuan ni berpakaian serba hitam selendang hitam, baju panjang hitam, kuku dia semua hitam, gencu dia hitam, dia pakai selendang, dia tutup muka dia, hanya nampak mata je. Menurut pakcik aku punya kawan, anak dia ni waktu tu balik agak lewat, macam kita lah ni tengah duduk balik malam. Dia tengah jalan, dia nampak perempuan ni dekat depan dia. Jalan dekat bawah blok menuju ke arah lift. Ini diceritakan lah sama ada benar atau tidak tak pasti. Sampai satu sudut, perempuan yang pakai serba hitam ni berhenti. Memang pada mulanya tak takut sebab orang kan tengah jalan sama-sama bawah blok. Jadi dia berhenti. Anak kepada kawan pakcik aku ni, dia jalan melepasi wanita ni. Selepas dia jalan lalu betul-betul dekat tepi, perempuan ni bercakap, balik seorang. Jadi anak dia ni toleh tengok perempuan ni. Mata dia terbeliak, katanya hanya nampak mata, selendang hitam tu dia tutup bahagian muka, bahagian bawah muka. Waktu tu dia laju sampai pergi dekat lift. Sampai dekat lift, tiba-tiba yang perempuan ni kata dia, tadi dia tak perasan tau. Dia tak perasan. Bila lift tu tengah nak turun bawah, dia nampak perempuan yang pakai serba hitam ni jalan menuju ke arah dia dengan kaki sebelah kiri dia. Kaki kiri ni dia jalan sirit. Dengan mata yang terbeliak menuju ke arah anak dia yang tengah tunggu lift. Tekan lift. Balik seorang. Lift belum turun, anak dia naik tangga. Nasib baik tinggal tingkat 3. Sebab dia kena naik lift tingkat atas turun apa, naiklah tangga terus Nasib baik, bukan tingkat 3. Nasib baik tinggal tingkat 4. Ya. Bila sampai dekat tingkat 3, sebelum sampai dekat tingkat 4, dia sempat berhenti untuk tengok bawah. Perempuan tu tengah naik tangga perlahan-lahan, pegang railing, jalan sirik-sirik kaki. Anak dia mula terpekik-pekik. Ayah! Sampai depan pintu. Ayah! Ayah dia tidur mati, mak dia tidur mati. Ketuk pintu macam nak rak. Perempuan yang jalan kaki sirik tu makin kuat. Seram ni. Dia ketuk kuat. Kemudian baru ayah dia buka pintu. Dia terus masuk dalam rumah. Tak boleh cakap, dia tunjuk-tunjuk dekat luar. Bila ayah dia bila ayah dia keluar dan toleh tengok dekat luar, tidak ada kedengaran bunyi-bunyi. Malah dia pergi dekat tangga pun, wanita misteri yang berpakaian serba hitam tu sudah tidak lagi kelihatan. Jadi Casey, kawan saya cerita dekat saya ni, kita semua nak balik ni. Casey kemudian
tengah duduk dari jauh Casey. Dari jauh kita dengar bunyi. Shh, shh. Masing-masing automatik toleh Casey tengok kiri kanan. Korang dengar tak? Balik lah. Boom. Semua lari lintang bukang balik rumah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ini seram. Ini boleh saya imagine Anda bayangkan tengah jalan, anak dia tak perasan mungkin bila tengah jalan tu perempuan tu jalan kat depan, dah ada di depan lah. Dia pass by betul-betul dekat tepi sebelah ni. Kan? Sampai dekat sebelah betul-betul, dia pusing. Balik seorang. Kalau saya jawab, apa pula seorang? Tak nampak ke belakang saya ni? Nampak tu? Mana? Tu, belakang tepi awak pun ada. Mana? Takut kan dia balik Tahulah. Yang seram tu bila dia tengah tunggu lift dia kejar lah dengan kaki sirik. Tunggu aku. Aku pun nak naik lift. Ya Allah, tolonglah. Janganlah saya ada situasi macam ni Okey. Terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Terima kasih banyak. Dan kita akan mungkin share. Saya akan share satu lagi cerita sebelum kita akhiri Malam Seram. Jom. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Okey, cerita berikut ini last story, cerita yang terakhir sebelum saya akhiri Malam Seram. Ini datang daripada pengiring kita. Mana ni? Saya baru terima private message. Casey, korang asam lah kau. Aku ni tengah duty sorang-sorang. Member aku seorang ambil cuti sebab kata dia nak sahur dengan family dekat rumah untuk Ramadan first day. So malam ni tengah jaga sebuah kawasan dekat KL lah. Dekat KL. Tiba-tiba kau buat muka dengan mata terbeliak jalan kaki sirit. Sekarang lepas ni nak buat clocking. Parah bro. Boleh terbayang selalu ada member kau cerita tak seram sangat. Ni seorang kau punya cerita seram bro. Kau ngasam kau. Macam mana dah cerita macam tu? Takkan saya nak ubah cerita kumbang terbang. Apalah, nasib lah bro. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey. Ini cerita last saya bacakan kepada anda semua yang sedang menonton Malam Seram. Kiriman ini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haslinda. Casey boleh panggil saya Haslinda. Dan pengalaman saya ni mohon maaf kalau tak seram, tapi pada saya ketika saya mengalami pengalaman ini macam nak putus jantung saya. Saya Casey telah pun dinasihatkan oleh pakcik, makcik, malah ibu dan ayah saya sendiri. Bila nenek meninggal dunia, nenek sebenarnya nak serahkan pada saya sesuatu. Tapi dipendekkan cerita, benda tu tak dapat diserahkan. Cuma dapat dikeluarkan daripada badan nenek saya dan kemudian benda tu dah pun dibuang.
Akan tetapi, menurut orang yang merawat ni, makhluk jin ni dia licik. Kita boleh keluarkan dia, halau dia, dia tahu mana rumah tu yang dia nak datang balik. Jadi saya dah dapat amaran, siang-siang dah dapat amaran. Katanya Haslinda tahu kan, nenek Haslinda ni ada pelihara barang. Haslinda kena faham, ya, benda ni belum tamat. Walaupun nenek dah meninggal, dia masih nak Haslinda. Kalau Haslinda ada benda-benda yang pelik berlaku, harap Haslinda jangan ikut sedap hati. Kejut ibu atau ayah dulu. Nanti mereka akan tolong, ya. Waktu tu macam confused lah Casey, sebab dia cakap tak direct. Cuma saya tahu satu waktu tu saya pernah dengar yang saya ni adalah penerima, bakal menerima makhluk yang dipelihara oleh arwah nenek. Saudara para penonton Malam Seram, malam pun tiba. Saya, ahli keluarga saya semua dah tidur. Saya seorang Casey malam tu. Macam tahu-tahu je lah, tak boleh tidur Casey. Golek kiri, golek kanan, tengok handphone, tidur balik, baring balik, tengok golek, tak boleh lelapkan mata. Tiba-tiba Casey, seperti yang dikatakan oleh pakcik saya tentang apa yang mungkin akan berlaku untuk beberapa hari mendatang. Haslinda, 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 nenek dekat tingkap. Bukalah tingkap, Haslinda. Malam tu saya dengar sebiji suara arwah nenek yang dah meninggal. Kata dia, Haslinda, nenek dah datang. Bukalah pintu, bukalah tingkap. Nenek nak masuk. Boleh tak izinkan nenek masuk? Casey, suara sama Casey. Saya tak berani nak toleh tengok tingkap, sebab tingkap tu pun dah ditutup dengan langsir. Jadi saya baring sepanjang malam. Nak bangun kejutkan ibu dengan ayah saya pun takut. Sepanjang malam sampailah saya terlelap, dia panggil nama saya berkali-kali. Haslinda, Haslinda, Haslinda. Nenek datang ni, bukalah tingkap. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah dari Haslinda yang berkongsi. Ada sambungan kisah dia. Seperti yang diberitahu, akan berlaku perkara ini, dan Haslinda untuk hari-hari berikutnya dia tak tidur seorang diri. Dia tidur bersama dengan adik dia. Dua orang adik di dalam bilik yang sama. Adik saya pun dengar, dia memanggil-manggil nama saya, kata Haslinda. Adik saya pun takut bila dia terdengar suara tu. Dia ternampak saya saya pun terbangun, ya, dan sedang memandang ke satu sudut. Dia panggil saya, Kak. Sebab waktu saya dengar suara tu memanggil saya macam tak boleh, ya, dengar suara adik saya. Sampailah adik saya pegang saya secara fizikal. Kak, saya baru terbangun daripada khayalan tadi. Siapa yang nama Haslinda yang sedang dengar, hati-hati aje lah. Haslinda, Haslinda, selamat berpuasa.
Selamat berpuasa kepada semua geng Momok. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Okey, saya jumpa anda pada esok lah macam biasalah. Jangan lupa untuk anda bangun sahur di Singapura waktu subuh 5.44. Jadi imsak 5.34. Jadi semoga dapat bangun dan makan sesuatu, minum sesuatu supaya ada tenaga. Jangan lupa kurma. Ya, itu penting sangat-sangat. Dan apakah kurma favourite anda? Oh, saya tak tahu nama kurma ni, tapi saya pernah makan. Kurma dia panjang dan besar. Panjang besar. Dia macam kering tu. Oh lemak. Saya memang tak suka kurma kering, tapi kurma tu macam sedap. Dia tak manis sangat. Dia macam sipi-sipi lah. Apa benda yang sipi-sipi? Ini maknanya saya dah mengantuk. Sebab tu saya dah berbual ke alam lain. Selamat malam. Terima kasih pada moderator. Terima kasih geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, geng Momok semuanya. Terima kasih. Jangan lupa kalau sudi boleh dengar rancangan Ramadan. Anda boleh pergi ke Spotify. Anda type Bual Champion. Anda akan dapat lihat lah cakap masjid untuk episod pertama. Dan juga di saluran YouTube KC Champion ada 20 episod. Saya akan upload setiap hari. Upload satu lah kecuali hujung minggu. Okay? Jumpa anda esok dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.